Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM 2020. Saya doakan ketika ini dan hari-hari seterusnya anda sentiasa sihat dan diberikan kekuatan dan semangat untuk terus bersedia menghadapi SPM yang akan berlangsung tidak lama lagi. Baik, pada malam ini kita akan membicarakan dua topik yang sensasi di kertas 2, iaitu topik garis dan satah bagi dalam 3 dimensi, dan satu lagi ialah topik tentang penjelmaan 3 di kertas 2. Malam ini kita akan rungkaikan bagaimana untuk mendapatkan markah penuh bagi topik garis dan satah dan juga markah penuh bagi penjelmaan 3. Okey, jadi harap semua dah bersedia. Kita akan pergi soalan yang pertama. Kita akan fokuskan tentang teknik dan juga bagaimanakah kita nak menghadapi soalan yang berbentuk kebat dan untuk memastikan bahawa kita dapat markah penuh tu. So malam ini saya akan cuba membantu anda untuk merealisasikan impian mendapat markah penuh itu. Okey, insya-Allah. Jadi kita pergi soalan yang pertama. Kalau tak ada masalah, kita pergi soalan pertama. Soalan pertama okey. Boleh tengok rajah kat depan. Kita ada sebuah kemah, okey, sebuah kemah berbentuk prisma tegak yang dibina oleh Rafizi pada tanah mengufuk, tanah yang rata lah. Kemah itu mempunyai tapak segitiga segi 4 tepat A, B, C, D. Tiang tegak EG dan FH yang setinggi 1.5 meter masing-masing terletak di titik tengah bagi AB dan DC. Baik, ini adalah contoh soalan kebat. Okey, bagi topik garis hatah ni, inilah contoh soalan kebat di mana dia menggunakan elemen persekitaran ataupun dalam situasi semasa ataupun dalam situasi harian kita. Dalam kes ini dia cerita pasal kemah. Kemah okey, rupanya dia suruh cari sudut. Dah Jadi ini yang kita perlu mahir dan kita harus sentiasa tenang supaya kita tak kelang kabut. Dapat soalan tak tahu ni topik apa. Okey. So penting bagi semua calon tahu bila tengok soalan anda dah tahu dah topik apa. Dalam kes ini ialah tentang topik satah, garis satah bagi dalam 3 dimensi. Okey, baik, kita pergi slide yang seterusnya. Okey. Saya suka pelajar bila dapat soalan pertama sekali dia baca sekali imbas, sekali lalu. Bacaan yang kedua, awak kena gariskan manakah poin penting untuk kita transfer dalam bentuk dalam rajah. Okey, terutama yang macam nilah. Dia bagi yang ni kan, jap okey, yang ni 1.5 ni. 1.5 tu tak ada kat rajah, tapi dia letak dalam ayat. So pelajar untuk mengelakkan anda stuck ataupun blur dalam exam, first kali bila awak baca sekali lalu baca untuk kita tahu apakah topik yang ditanya dalam soalan tu. Mungkinkah kuadratik, metrik ke, kita baca sekali lalu. Bacaan kali kedua kita dah mesti bawa keluar nilai-nilai yang ada dalam soalan. Kita bawa keluar. Contohnya dalam kes ni kita ada tinggi dia 1.5. 1.5 tu anda harus letak di dalam rajah. Seperti yang berikutlah. Okey Okey, nanti awak letaklah tu dekat FG kan, EG kan. EG tu 1.5 sini Maknanya tinggi dia 1.5 kan. Letaklah 1.5 sini. Okey? Baik. Okey. Letak elok sikit tak nampak ni. 1.5 tinggi bagi EG. Bila tinggi EG tu 1.5 maknanya FH pun 1.5 lah. Yang tu kena tahu Okey, sekarang soalan bagi garis dan satah ni dia akan bagi 3 markah, memperuntukkan 3 markah. Pertama ialah soalan A. Soalan A tu tanya pasal sudut, nama sudut. 1 markah. Untuk menamakan sudut itu kita harus tahu dekat mana ianya bersilang ataupun menghasilkan sudut. Biasanya sama ada melibatkan garis lurus dengan segi 4 ataupun segi 3 dengan segi 4 ataupun segi 4 dengan segi 4. Okey. Jadi setiap benda itu bila dia berhubung dia akan menghasilkan sudut tegak. Yang ni kita harus tahu. Saya tahu di luar sana ramai guru-guru dah mengajar anda semua pelbagai teknik. Ada teknik tembak burung lah, teknik bulat pangkah sebagai banyak teknik sebenarnya. Itu tak ada masalah, boleh teruskan. Cuma malam ni saya fokuskan kepada teknik bulat pangkah yang biasa kita gunalah. Okey, dia panggil teknik bulat pangkah. Okey, baik. Mudah aja, kita tengok ada huruf kat sini.
kita ada huruf, kalau awak dapat tengok di skrin, FBG dengan ABCD. FBG, 3 huruf, bermakna sebuah segitiga bertemu dengan sebuah segi empat ABCD. Okey, apabila sebuah segitiga jumpa segi empat, dia akan menghasilkan berapa sudut? 1 sudut. Okey, kalau satu garisan, satu garisan bertemu dengan sebuah segi empat pun akan menghasilkan 1 sudut. Tetapi kalau segi empat bertemu, bertemu ataupun bergabung dengan satu segi empat lain, segi empat dengan segi empat, dia akan menghasilkan 2 sudut. Yang tu kena ingat. So dalam kes ini adalah pertemuan di antara segitiga dengan segi empat. Mana saya tahu segitiga lawan segi empat? Tengoklah huruf dekat sini, dia dah bagi tahu kan, antara FBG kan. Senang je tengok ni. Ni huruf FBG 3 huruf. Bila 3 huruf bermakna dia segitiga lah. 3 bucu. Okey, setiap huruf tu menunjukkan bucu. Dan ABCD ni adalah untuk segi empat. Jadi dia akan menghasilkan 1 sudut saja. Okey, baik. Sekarang apa nak buat? Langkah pertama. Bila teknik bulat pangkah ni, bagi siapa yang baru mengenali teknik ni, bulat pangkah ni dia bentuk dia macam ni. Bulat, lepas tu kita ada bulat pangkah dan pangkah untuk mengenal pasti sudut yang terlibat. Cuba tengok dekat huruf FBG dan ABCD tu. Untuk FBG, saya akan tandakan sebagai bulat kosong. Bulat kosong. Kita tengok sini. F tu kosong, B kosong, G kosong. Boleh nampak kan kat bawah tu? Untuk ABCD, saya tandakan pangkah. Pangkah A, pangkah B, pangkah C, pangkah D. Okey. Selesai yang tu, kita tandakan simbol itu pada rajah, ikut huruf dia. Dekat kemah tu, kita ada FBG kan. FBG adalah bulat kosong. Tandalah. F bulat kosong, B bulat kosong, G bulat kosong. Selesai Okey. Seterusnya kita buat yang pangkah pula. Kita ada ABCD, A pangkah. Ni sebelum tu kita tengok FBG dia akan menghasilkan segitiga yang macam tu. Itu untuk gambaran awal lah. Okey. Kita pergi seterusnya. Untuk ABCD, A terpangkah, A pangkah, B pangkah, C pangkah, D pun pangkah. Okey. Tetapi ada satu perkara yang anda harus faham, bahawa dalam segi empat ABCD itu ada kedudukan titik G dan H. Cuba lihat pada rajah. Betul tak? G dan H itu dikira berada menumpang di atas segi empat ABCD. Maka G dengan H pun mestilah dipangkahkan. G pangkah, H pun pangkah. Jelas? Kalau dia tak kena pada segi empat itu, maka tak dikira sebagai pangkah. Oleh kerana kebetulan titik G, kalau tengok G tu kan, titik G dan titik H tu, dia berada di atas segi empat ABCD tu. Dia menumpang. Bila menumpang, maknanya dia pun kena pangkah sekali. Okey? Asalnya nak pangkah ABCD je kan? Nak pangkah A, nak pangkah B, C dan D. Tapi oleh kerana G dengan H menumpang, maka G dengan H pun kena pangkah juga. Jelas Baik, seterusnya bila dah buat bulat pangkah ni, kita declare 3 huruf, 3 tempat. Pertama ialah 3 tempat ni, mewakili 3 ni lah, 3 huruf lah. Sebabkan sudut segitiga kan ada 3 huruf, 3 bucu. Jadi 3 tempat. Tempat yang pertama ni mestilah bulat kosong. Tempat yang kedua, sekejap, dia dah tunjuk dulu, sekejap, patah balik. Okey, patah balik Okey. Kita tunjuk pertama dulu. Tempat yang pertama tu adalah untuk bulat kosong. Okey, dalam rajah tu yang awak dah tanda tu, mana yang bulat kosong? F lah kan? Maka kita letak F kat situ. Okey. Tempat yang kedua adalah untuk bulat pangkah. Bulat pangkah. Manakah di antara dalam rajah tu yang awak buat tanda bulat pangkah? Ada 2. Kita kena satu je. Tak boleh ambil 2, kena satu je. So, dalam rajah tu ada G dan B yang kita bulat pangkahkan dia. So, kita nak ambil mana tu? Ambil satu. So, ambil yang paling dekat dengan F. Sebab tadi ni, kita dah pilih F kan? So, partner sebelah ni, kita kena ambil yang dekat dengan F. Ataupun yang paling cepat sampai dengan F.
Manakah yang paling cepat sampai dengan F? G atau B? Nak tahu dia senang. Garisan tu, cuba awak tengok antara G dengan B, siapakah yang betul-betul lurus tepat ke arah F? Cuba awak berdirilah. Awak duduk dekat G, awak tengok dekat F. Awak dapat lurus ke sengit? Cuba awak duduk dekat B. Awak tengok dekat F. Awak nampak sengit ke lurus? Okey? Antara G dengan B, garisan manakah? GF dengan BF. Garisan manakah yang betul-betul lurus kena ke arah F? Jawapannya adalah ya G. G tu lurus. Sedangkan B tu dia sengit, betul tak? Dalam kes segitiga satah ni, dalam bab ni, garis yang serong kita tak pakai. Jangan ambil. Kita ambil garis yang lurus je, yang straight. Okey? Cuba tengok. G ke F kan lurus. Dia lebih cepat sampai kepada F. Kalau yang B tu dia kena serong sikit, jauh lah kan. Okey? Kalau kita belajar dalam, kalau masih ingat apa tu? Teorem Pythagoras. Kan? Kan hypotenuse. Kan hypotenuse macam ni? Hypotenuse. Macam ni segitiga kan. Hypotenuse ni yang paling panjang. Bila hypotenuse tu paling panjang, dia paling jauh lah. Kita nak yang paling dekat. Jadi sebab tu kita ambil huruf G. Okey? G. Boleh Dan bahagian yang ketiga ialah untuk pangkah saja. Pangkah biasa. Okey, pangkah biasa bukan bulat pangkah. Pertama ialah bulat kosong, kedua bulat pangkah, ketiga pangkah saja. Yang manakah kita nak ambil? Ada banyak tu, ada 4. A pun kita pangkah, D kita pangkah, H kita pangkah, C pun kita pangkah. Yang mana nak ambil? Kita ambil yang paling dekat dengan F. Mana? Manakah pangkah yang paling dekat dengan F? Ya, Mirza Insyirah. Jawapan dia adalah H. Sebab H itu betul-betul di bawah F. Itu paling dekat. Kan? Kalau dia nak pergi ke D, jauh, dia kena gelongsor ke bawah. Nak pergi ke C pun sama, kena gelongsor. Tapi untuk H tu, bawah dia je. Jadi kita ambil H. Okey, boleh? Tengok tu. Kita ambil yang ni. Biasanya yang pangkah ni, mana tadi pen aku tadi? Ni yang pangkah ni kita kena ambil. Kita kena ambil jap. Aduh. Kita kena ambil yang dekat dengan F. Alamak. Dekat dengan F. Kita kena ambil yang paling dekat dengan F. Boleh? So jawapan kita adalah F, G, H. Ataupun kita boleh tulis sebagai H, G, F. Boleh. Dia tak kisah sama ada awak tulis F, G, H ataupun H, G, F. Boleh. Dua-dua betul. Tapi tulis satu jawapan je. Jangan tulis sampai dua. Tulis satu jawapan boleh. Cukup. Yang penting G tengah. Cuba tengok ni. Kan kita dapat ni. Tadi pen. G tengah kan? Bila G tengah, cuba tengok sini. G tengah. G tengah. Betul lah. Diapit oleh F dengan H. Tak kisahlah F tu sebelah kiri ke, H sebelah kanan ke, ataupun H sebelah kanan, kiri atau F sebelah kanan. Tak kisah. Tak ada masalah. Boleh terima. Okey, yang penting G tu tengah-tengah. Boleh Jelas dekat ni Baik. Kita pergi soalan B. Soalan B Okey. Tak apa, nanti kalau ada masalah boleh tanya ataupun boleh tengok rakaman semula. Baik, soalan B. Mana tadi? Okey. Soalan B. Bila soalan B, okey dengar Soalan B awak akan dapat kosong kalau soalan A salah. Sebab itu kena pastikan A tu mesti betul. Sebab dia guna pakai pada A bawa ke soalan B. Okey, sekarang soalan B. Nyatakan sudut di antara FBG dengan tapak ABCD. Okey FBG tandalah kat mana FBG tu. Ni lah FBG. Okey, FBG tu. Salah aja. Jap. Betul tadi tu. Okey. Jadi sudut yang kita dapat tadi tu, saya ulang balik sinilah. Kan tadi kita dapat dekat soalan A, kita dapat macam ni kan. F, G, H, betul tak? Oleh kerana G ni tengah-tengah, G ni lah theta. Tahu theta? Theta tu yang sudut tu macam ni. Kan setiap segitiga macam ni, kan segitiga. Ingat tak cikgu ajar mata. Theta, sudut. Theta. Mata ni dalam setiap huruf dia duduk tengah-tengah. Dia tak duduk tepi. Dia bukan tepi, dia bukan kiri, bukan kanan. Dia tengah-tengah. Jadi dalam kes ni G tu adalah theta.
Okey, itu teta. Jadi kalau saya terus lukislah segitiga tu. Kan? Kita dah dapat lah kan FGH kan. Jadi saya lukis segitiga. Ni warna hitam ni, saya dah lukis dah. Kita lukis segitiga FGH. Okay. Kemudian kalau boleh sebab pandangan dia ke belakang, saya bimbang pelajar suka untuk lihat. Kalau boleh awak cuba transfer dia dalam bentuk 2D. Tengok depan saya buat Kita tolak dia macam ni. Macam tu. Macam tu kan. Saya pusing dia bagi tegak sikit. Macam ni. Boleh nampak tak? Sekali lagi kemahiran ni perlu ada lah, sebab bagi siapa yang tak boleh nak visual, saya rasa awak kena lukis segitiga tu. Okey, dah dapat segitiga dekat soalan A, lukis segitiga tu kat rajah, bawa keluar macam ni, bawa keluar dia. Lepas tu kita pusing lah ikut bagi dia tegak macam ni. Macam ni. Okey. So oleh kerana FGH, G tu theta, G tu tandakan ni. Tanda sudut ni. Theta ni. Tanda sudut ni. Bila kita tanda theta, bila dah buat theta, kita dah tahu dah yang depan ni adalah opposite. Kan? Ni adalah opposite. Yang ni adalah sebelah adjacent. Ini adalah hypotenuse. Yang ni masa ni lah kita akan gunakan formula sin tu kan. Masih ingat? Sin saya ringkas lah, ringkas. Sebab ada orang banyak guna formula kan. Sin apa? O per H So kan. Macam-macam lah ada guna cos apa? Cos AH C. Ada pakai C, dia tak pakai biasa Melayu. Mana madam ni? Tak boleh padam pula ni. Aduh. C sama dengan A per H. Kan? Tan adalah toa kan? Toa. Opposite adjacent. Guys, tolong ingat benda ni sin cos tan ni dia tak bagi tahu dalam senarai formula dalam SPM. Tak bagi tahu. Kita kena ingat sendiri. Dalam soalan SPM kan depan sekali ada senarai rumus kan. Yang ni tak ada. Yang ni kena ingat sendiri. So make sure boleh ingat. Buatlah macam-macam lagu ke apa ke, pandailah Okey, sekarang kita nak guna apa sekarang ni? Nak guna tan, sin, cos. Sebenarnya tiga-tiga boleh guna. Yang penting kita mesti ada dua maklumat, dua sisi. Bila tahu dua sisi, kita boleh cari sudut. Okey? Kita tengok apa yang ada. Kita ada tak garisan panjang GH? Tahu tak berapa panjang GH? Tahu kan? Sebab dia 2.5 kan? Betul tak? Okey FH 1.5. Sebab dia bagi tadi masa soalan, ingat tak? Masa memula soalan tadi, dia dah bagi tahu dah tinggi FH 1.5 kan? Tulis 1.5. Panjang GH? Panjang GH ni kan sebaris dia sama dengan BC 2.5. Jadi GH pun adalah 2.5. Okey. So dengar bila kita dah dapat dua sudut ni, dua sisi ni, kita dah boleh cari nilai dah. Dah boleh cari sudut. Okey. Tadi kita gunakan theta kat sini kan. Ni kita ada opposite. Kita ada apa? Adjacent. Opposite adjacent. Formula yang sesuai adalah untuk tan. Maka kita guna tan lah. Maka guna tan. Okey. Tan sama dengan 1.5 per dengan 2.5. Lepas tu kita kena tukar. Tekan apa? Shift tan kan? Tan inverse. Baru dapat sudut dia. Maka kita akan dapat 30.96 darjah. Ataupun nak tukar dalam bentuk darjah minit. 30 darjah 58 minit pun boleh juga. Salah satu jawapan. Sama ada jawapan kita nak buat macam ni. Mana tadi? Yang ni ataupun yang macam ni. So yang ni dikira 1 markah. Jawapan akhir kita 1 markah. Okey. Sekali lagi ramai pelajar tahu ni. Dekat selepas kita dah buat yang ni, tan, opposite, adjacent ni masukkan nilai. Jangan lupa kita kena buat ni tau. FGH Q pula. FGH sama dengan shift tan. Tahu kan shift tan? Kalkulator tu. Tekan shift tan, dia akan dapat tan inverse macam ni. Tan ni 1.5 per dengan 2.5. Baru dapat jawapan bawah. Jangan lupa tu. Okey. Boleh setakat ni? Macam? Okey Okey, kalau tak ada masalah kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey. Lagi sekali soalan kebat. Sebab dia melibatkan ada bentuk sebatang kayu. Okey, sebatang kayu dan juga sebuah kotak.
Okey. Tapi konsep sama. Ada satu garisan EB dengan sebuah segi empat. Okey. Satu garisan lawan segi empat, dia akan menghasilkan satu sudut. Okey. Langkah pertama nak kena buat, kita bulat kosong bulat kosong dulu lah. Okey. Bulat kosong. Kita bulatkan E dengan B. Okey, mungkin ramai tanya. Masa bila nak letakkan bulat kosong dengan pangkah? Baik, macam ni, dengar Ini pecah rahsia ni. Baik. Okey, cuba tengok sini dia kata soalan ni kan, namakan sudut di antara sebatang kayu. Okey, sebatang kayu tu boleh tak awak bagi tahu apakah huruf dia? EB betul tak? Kan? Betul lah sini EB. EB. Dan segi empat dalam bongkah kayu tu, kan, kotak kayu tu, segi empat ni ABCD kan. Jadi pasangan huruf yang pertama awak jumpa dalam soalan, yang ni kita bulatkan dia, bulat kosong. Manakala huruf yang awak jumpa selepas itu, kita pangkahkan dia. Itu petua lah untuk ingat. Okey, ini kita pangkahkan. Okey, ada 4 huruf, kita pangkahkan 4 lah. Okey, pasangan yang awak jumpa depan sekali, kita bulat kosong. Pasangan yang jumpa di belakang, pangkah. Boleh? Baik, kita balik kepada soalan. EB kita buat kosong, bulat kosong, bulat kosong. Manakala A, B, C, D, kita pangkahkan dia. Pangkah A, pangkah B, pangkah B pangkah C, pangkah D. Cuba tengok A, B, C tu ada tak titik yang menumpang? Cuba cek. Tak ada kan? Tak ada titik yang menumpang. Maknanya hanya 4 tempat yang kita pangkah saja. Ingat Tetapi saya ulang balik, kalau ada titik yang menumpang di atas tempat itu, maka titik itu pun kena pangkah juga. Okey? Seterusnya apa buat? Kita sediakan tempat. Dah siap bulat pangkah ni semua kat rajah, kita sediakan tempat dia. Tempat untuk declare kita punya sudut. Pertama ialah bulat kosong. Tengah-tengah bulat pangkah. Yang paling nombor 3 adalah bulat pangkah biasa je. Okey? Okey, baik. Apa nak buat? Pertama, manakah bulat kosong? Dalam rajah tu bulat kosong adalah E, maka letaklah E. Okey. Bulat pangkah. Bulat pangkah ada satu je. Dia tak ada 2, jadi kita senang. Terus ambil B. Siap. Yang pangkah, okey, yang pangkah ada 3. Yang pangkah ada 3. A, D dan C. Nak ambil yang mana? Kita ambil yang paling dekat dengan E. Bagi tahu, mana tu? Kita ambil? Ya, kita ambil huruf D. Sebab D tu berada di bawah E. Okey, di bawah E je. Dia paling dekat. Okey, kita ambil D. So, jawapan kita adalah E, B, D. Boleh? Yang ni kalau berjaya dapat betul, betul awak punya nama sudut tu, 1 markah dapat. Okey? Boleh? Kita pergi soalan yang kedua. Soalan B. Ya, ada soalan daripada kawan-kawan kita. Sekejap saya tengok ada soalan di Google Meet. Mana tadi? Apa tu? Okey, jap. Cikgu macam mana nak tahu perlu tekan shift atau tak untuk sin cos? Okey, baik. Siapa tanya? Fias Macam mana nak tahu perlu tekan shift atau tak? Bila kita nak cari sudut. Sudut. Bila kita dah buat katalah tan 30/4. 34 kan? Okey. Tan 34 tu untuk nama sisi. Tan 34. Untuk cari sudut dia, kena inverse. Kena tekan shift tan. Baru dapat sudut tu. Okey? Baru dapat darjah tu. Selagi mana tak tekan shift tan, takkan dapat darjah. Kita hanya dapat jumlah sisi. Okey? Nilai sisi. Panjang apa, hypotenuse ke, bentangan ke, apa? Hypotenuse dengan opposite dengan adjacent. Tapi kalau kita tekan shift tan, shift cos, shift sin tu, kita akan dapat nilai darjah yang kita cari. Okey, boleh Oh, Arif dah terang kan. Okey, bagus. Terima kasih rakan-rakan yang telah menerangkan. Kita sambung Kita sambung perbincangan kita pada malam ini. Okey. Baik, soalan yang B. Okey. Seterusnya dia kata hitung sudut di antara sebatang kayu dengan tapak ABCD. So, macam tadi saya bagi tahu, bila kita dah dapatkan sudut tu, kan? Kita lukiskan segitiga dan kita bawa keluar. Macam ni saya dah bawa keluar, saya siap dah. E, D, B.
Okey boleh? Okey. Baik, cuba ingat ni Yang ni nilai dia 20 Panjang antara D ke A tu 20. Okey. Sebab lepas ni kita akan tutup benda tu, kita takut tak nampak kan. Okey. So sekarang titik ataupun theta pada B, sebab B tertengah. Dalam huruf tadi ni kita dapat kan E, B, D kan. B tengah-tengah. Jadi B lah theta. Ya. Theta berada di tengah-tengah huruf 3 tu. Jadi B theta, kita buat tanda siap-siap ni. Ni tanda ni. Buat siap-siap. Ni mata lah, mata. Bila mata depan kita ni opposite. Kan? Yang sini adjacent. Adjacent maksudnya apa? Sebelah sebelah. Yang ini yang paling panjang adalah hypotenuse. Okey? Ada orang tanya, macam mana nak tahu yang mana satu hypotenuse? Dia keliru. Hypotenuse adalah garis yang paling panjang dalam sebuah segitiga. Ataupun senang cerita, tengok dalam EDB ni kan, yang ni adalah 90 darjah. Sudut yang bertentangan dengan 90 darjah tu adalah hypotenuse. Satu je. Hypotenuse yang kedudukan dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Itu je. Jadi yang paling panjang tu adalah hypotenuse. Okey, kita teruskan. Okey. Nilai. Sekarang nak tahu nilai. Nilai. Apa yang ada sini? Ada tak? Okey, ED ada kan? ED tu 40. Sebab panjang bagi F ke C ni 40 kan? Jadi panjang ED pun samalah, 40. Jadi kita akan dapat itu 40. Okey. DB. DB tak dapat cari. DB tu dia cross tengah. Yang ni DB. Ni DB. Kita tak dapat dapat tepat dekat rajah sebab tak ada. Kita kena cari. So apa nak kena buat? Dekat sinilah kita perlukan teorem Pythagoras. Okey, nampak saya tadi saya buat kita gini. Oleh kerana tadi ni DB tu tak dapat cari, maka saya buat satu segitiga kat situ. Cuba tengok rajah warna ni. Saya buat warna hijau tu. Saya buat segitiga situ. Supaya saya nak cari panjang ni. Panjang DB ni saya nak cari. DB ni nak cari panjang dia, maka saya perlukan bantuan ke sini, perlukan bantuan kat sini. Okey. Baik. Sekarang segitiga tu saya bawa ke sana. Ini yang setelah saya transferkan dia dalam bentuk tegak. Kenapa saya kena transfer? Senang nak tengok. Kalau kita terbaring macam tu sekarang, kita confuse kan? Kita confuse. Jadi saya letak, saya pusing dia, tegakkan dia. Senang je, tengoklah huruf. Tengok huruf tu kan. Okey. Sekarang ni dah ditegakkan. Jadi sekarang ni tinggi BA tu 50. Kan? Berdasarkan rajah ni kan 50. 50 lah. DA tadi tu 20. Betul tak? Panjang DA tu 20. Okey. Bila dah dapat 2 ni, kita boleh cari kan panjang DB tu menggunakan teorem Pythagoras. Inilah dia. DB sama dengan punca kuasa 2, 20 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2. Kenapa tambah? Sebab nak cari hypotenuse. Kena tambah. Kalau cari yang bukan hypotenuse, baru tolak. Ingat nak cari sisi yang hypotenuse, kita tambah punca kuasa. Kalau nak cari yang bukan hypotenuse, maksudnya nak cari adjacent ke opposite ke, kita gunakan tolak. Maka sekarang kita tambah kita tambah, dapatkan nilai dia, kita akan dapat 53.85 bagi panjang DB tu. So 53.85 tu kita letakkan dekat rajah yang warna hitam tu, sini 53.85. Okey, bila dah ada 2 nilai, barulah kita selesaikan ikut cara biasa. Kalau mata kat sini, ni mata kita. Depan ni maklumat kita ada untuk opposite, yang ni untuk adjacent. Lagi sekali, bila opposite adjacent, kita punya lauk kita adalah tan. Okey, kita tan lauk pula Kita punya formula adalah tan. Okey? Maka kita guna tan EBD sama dengan 40/53.85. Lepas tu awak tekan shift tan, kita akan dapat jawapan kita 36.61 darjah. Okey? Macam inilah darjah ataupun nak buat dalam bentuk darjah minit pun boleh, tak ada masalah. Okey? Ada soalan? Boleh? Setakat ni. Setakat 2 soalan ni kita guna tan sebab saya tak jumpa lagi sisi yang memerlukan kita gunakan sin ataupun cos. Tapi saya nak jelaskan kat sini bahawa
dalam situasi ini, ada kemungkinan kita boleh guna sin, kita boleh guna cos. Jawapan insya-Allah sama. Bergantung kepada sisi yang kita dapat. Dalam kes ini, kita tak dapat hypotenuse. Bila tak dapat sisi hypotenuse, maka tak boleh guna sin, tak boleh guna cos. Sebab cos dengan sin kan melibatkan hypotenuse. Yang kita dapat ni, maklumat sisi bagi toa ataupun tan. Opposite dengan adjacent. Maka kita guna tan lah. Okey? Boleh. Jelas kat situ Maka sini satu markah untuk teorem Pythagoras ni. Yang ni satu markah. Dan jawapan akhir satu markah. Total 3 markah. Ya, Nurul Atikah, kalau biasa ambil 2.40-an. Okey, baik. Atikah dan juga rakan-rakan yang lain. Kalau dapat jawapan yang panjang. Okey, perpuluhan dan dia panjang. Sila bundarkan ia kepada 4 angka bererti. 4 angka bererti. Lebih baik. Okey? Bukan tak boleh bundar kepada 2 tempat perpuluhan ataupun berbulat. Dia akan jadi, jawapan tu akan jadi jauh, lari jauh sangat. Okey? Biar bundar dalam bentuk 4 angka berhenti. Tahu kan? Ni lah, ni 36 ni. 36.61 tu 4 angka berhenti lah. Okey? Maksudnya macam ni. Kalau dapat jawapan, contohlah 36.613. Kan 5 ni. Kita bundar jadi 4, kita kan 3 ni kurang 5. Jadi kita masih kekal lagi ambil 36.61. 4 angka berhenti. Boleh? Alright Baik. Tetapi ingat, kalau melibatkan dalam, tak kisahlah soalan mana-mana pun, kalau awak kira dapat jawapan tapi melibatkan soalan tu pasal nak kira orang, nak kira bilangan orang, tahun dan sebagainya, yang itu kena dibundarkan ikut nombor bulat. Sebab kalau bilangan orang tak mungkin perpuluhan. Contohnya, berapakah jumlah bagi pelajar sekolah di Selangor contohnya kan. Jadi bila bilangan pelajar mestilah jumlah nombor bulat. Mana ada bilangan orang perpuluhan? Ada ke dalam kelas kita jumlah pelajar kelas saya adalah 36.7? Mana ada kan? Kita mesti nombor bulat kan. Jadi situasi itu berbeza. Okey, tengok dalam kes ini untuk ukuran darjah sebagainya kita boleh dalam bentuk perpuluhan dan make sure kita bundar dalam bentuk 4 angka bererti. Baik, kita pergi seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga Lagi sekali soalan kebat. Okey. Jadi sekarang ni anda kena biasakan macam ni lah. Sekarang ni soalan satah dan garisan satah ni macam ni lah bentuk dia. Dia tak ada bagi dah bentuk yang simple tu. Dia bagi dah bentuk macam ni. Dia bagi gelongso. Cuba bayang lepas ni apa objek yang akan dia bagi. Apa yang melibatkan ada segitiga. Dia akan ada kemungkinan dia akan tanya dalam soalan tu. Dalam kes ni siapa sangka dia tanya pasal gelongso. Rupanya kat gelongso tu ada segitiga tu tak? Nampak tak ada segitiga bawah tu? Nampak? Boleh jadi soalan. Jadi kita jangan terkejut lepas ni. Jangan rasa stres bila nampak rajah yang pelik-pelik sebab biasanya ada unsur matematik kat situ. Baik. Ringkasnya adalah jinak pasal ni. Anak Cik Farid. Okey. Rakannya memberitahu bahawa jika sudut di antara papan gelongso dengan tanah mengufuk melebihi 60. Ini penting kat sini kebat tu. Kalau dia melebihi 60 papan gelongso tu, maka gelongso tu tak selamat digunakan. Okey. Jadi kita lah kena tahu, kena nilaikan ataupun kena siasat. Adakah kecondongan ataupun kecerunan gelongso itu selamat atau tidak digunakan? Okey. Baik. Pertama sekali kita kena pasti dulu yang manakah sudut yang dikendaki dalam soalan. Baik. Okey, kita nak apa? Yang tu kan? Kita nak yang tu. Saya dah set lukis dah segitiga tu. Macam biasa, saya akan bawa keluar dalam bentuk macam ni. Saya pusing bagi tegak sikit. Senang tengok kan? QST. Okey. Bila QST, yang mana theta? T lah kan? T Sebab tak mungkin dekat S. Sebab kalau tengok soalan, dekat soalan tadi, patah balik ke soalan dia apa tahu? Dia bagi tahu apa tahu? Sekejap apa tadi? Okey. Mana tadi? Dia bagi tahu bahawa papan gelongso tu. Okey, ni papan gelongso Antara papan gelongso tu, umpama kalau istilah mudahnya garis lurus lah.
papan gelongsor tu dengan satah tanah ni, ataupun kita panggil dia kawasan tanah. Pertemuan di antara gelongsor ini, saya ingat pula. Pertemuan di antara gelongsor ini dengan tanah. Okey? Dekat mana sudut dia? Kat sini lah kan? Tentulah kat sini. Betul? Boleh faham antara gelongsor tu dengan tanah. Kan dia bertemu kat sini kan? So dekat situ lah theta. Baik. Sekarang kita pergi terus. Maka theta kita dekat T. Bila theta kat T, inilah mata kita. Mata kan? Mata kita depan ni adalah opposite, adjacent, hypotenuse. Aku buat macam ni supaya senang nak ingat lah, supaya tak keliru. Baik, namakan sudut dia. Sudut dia adalah QTS ataupun apa tu? STQ kan? Sama ada QTS ataupun kita boleh buat STQ. Boleh. Dua-dua pun betul. Satu markah. Okey? Soalan kebat. Okey? Tapi jawapan mudah aje. Jadi jangan takut dengan soalan kebat lepas ni. Kebat bukan bermaksud soalan tu susah. Kebat maksudnya kena fikir sikit je. Kena fikir sikit. Jalan kerja boleh jadi susah, boleh jadi senang. Okey, itu masuk kebat. Dah dapat jawapan, kita pergi soalan seterusnya. Dia kata nak apa lagi? Ada apa? Ada nilai tu sekejap, ada nilai sekejap Saya tak nampak, saya padam balik. Ni. Dah terkira pula dah. Okey. Ada nilai punya. Okey, kejap. Kita dah dapat sudut dia kan. Sekarang kita nak kira. Pertama sekali, garis QT tu 24 kan? Betul tak? Garis QT ni dia bagi kan? 24. Betul tak? 24 ni. Maka tu dia sini 24. Yang ni guna hypotenuse kan? Apa lagi bagi tahu? Garis panjang ST tu, bawah ni, ST ni 1.35. Maka letak dekat ST tu 1.35. Dah dapat dah. Bila dapat dua sisi, kita dah boleh guna formula. Kali ni nak guna formula apa? Kan? Nak guna apa ni? Kita guna apa? Kita guna cos. Sebab ini mata kita, theta kan? Theta mata kita. Yang ini hypotenuse. Hypotenuse dengan yang ini adalah adjacent. Okey? Jadi formula bagi adjacent dan hypotenuse sesuai bagi untuk cos. Okey? Maka 1.35 ni untuk adjacent. Yang 24 ni untuk hypotenuse. Okey? Ingat, formula bagi cos adalah CA. C A per H. Maka dalam kes ni kita guna cos. So, macam biasa kita shiftkan cos tu, inversekan dia. Jawapan kita adalah 55.77 darjah. Itulah jawapan yang kita cari. Tapi belum tamat lagi. Kenapa belum tamat? Sebab dia nak kita buat kesimpulan. Kan? Dia nak buat kesimpulan. Macam tahu kesimpulan? Cuba tengok balik. Tadi soalan pada, saya malah nak patah balik. Cuba awak tengok soalan Dekat soalan tu dia akan bagi, dia tanya kan, adakah papan gelongsor tu selamat digunakan? Jadi, pelajar dekat sini perlu tulis selamat atau selamat. Syarat tadi dia bagi tahu, syarat dalam soalan dia kata, kalau papan gelongsor tu melebihi kan, kalau dia melebihi 60 darjah, maka tak selamat digunakan. So 55.7 ni kurang ke ataupun lebih? Tentulah kurang kan. Jadi 55.7 ni adalah dia kurang daripada 60 darjah. Maka bila kurang, selamat ke tak selamat? Jawapan kita adalah selamat digunakan kerana tak melebihi 60 darjah. Maka kita tulis kesimpulan tu. Okey. Papan gelongsor itu selamat digunakan kerana sudutnya tidak melebihi 60 darjah. Boleh faham? Kita dapat tadi 55.7 kan? Maka dia tak lebih pun 60. Maka selamatlah digunakan. Maka kesimpulan tu harus ditulis. Kalau tak tulis, anda tak dapat markah. Okey? Markah penuh Jadi pastikan dapat dia punya kesimpulan tu. Tulis. Baca soalan dengan teliti. Okey? Dan saya jangkakan soalan macam ni akan ditanya dalam SPM. Lebih kurang macam ni lah. Dia akan tanya sikit pendapat kita. Kesimpulan kita. Jadi kena bersedia dengan kesimpulan itu. Okey? Jelas Baik. Selesai untuk 3 soalan tentang garis dan satah. Kita akan pergi soalan penjermaan. Sebab kita pun sekarang dah 90 dah. Okey? Ada soalan setakat ni? Tak ada Okey. Di FB pun okey.
Okey, kita pergi terus. Okey. Okey, penjelmaan. Penjelmaan 2 soalan saya bagi. Saya harap dapat habis sebelum pukul 10 Baik, penjelmaan. Markah berapa? Markah dia adalah 12 di kertas 2 bahagian B. 12 markah tu. Ada orang yang takut, fobia. Saya tak boleh lah. Penjelmaan memang dia surrender. Hari ni, malam ni, jangan surrender. Pastikan kita berani berdepan dengan soalan penjelmaan dan kita boleh skor markah 12 per 12 tu. Okey, saya bagi tahu terus terang ini rahsia. Kalau anda dapat skor graf fungsi 12 kan. Statistik, okey graf kan. Biasanya boleh buat kan. Kata dapat 12 juga. Pelan dongakkan. Pun dapat lukis kan, pelan pandangan sisi X Y dapat 12. Kalau penjelmaan pun dapat 12, lulus tu memang dah confirm insya-Allah. Senang nak lulus. Skor bahagian B. Okey, bagi siapa yang dah dapat A, dia akan skor lah. Kertas 1 mesti skor kan. Kertas 1 mesti dapat atas 30 kan, 35 sebagainya untuk dapat A+. Bagi siapa nak lulus ni, nak target lulus je, bahagian B lah jawapan kita. Kita perkuatkan bahagian B. Okey, ada masa lagi insya-Allah. Baik, soalan pertama. Okey, baik. Dia akan bagi macam ni kan, rajah kan. Okey, yang ini ramai pelajar fobia ni sebab dia banyak ayat. Okey, kenapa nak pening-pening? Kan dia panjang sebab ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan. Yang ini bahasa Inggeris. Potong. Tak nak bahasa ni bahasa Melayu. Kalau nak bahasa Inggeris, potong bahasa Melayu. Kalau tak nak bahasa Inggeris, bahasa Melayu, potong bahasa Inggeris. Kan? Okey ni sama je, duduk sama. Jadi kita ambil yang ni. Bahasa Melayu kan. Baik. Okey, bila soalan pertama penjelmaan, dia akan bagi syarat. Syarat ni penting. Tengok Syarat T ni adalah translasi. Masih ingat translasi? Translasi masih ingat? Translasi kan macam ni. X, Y kan. Okey. Kalau yang ni positif kan. Tak. Yang maksudnya yang X ni untuk bergerak atas bawah kan. Betul tak? Kiri kanan. Kiri atau kanan. Betul tak? Kalau salah betulkan saya. Yang Y ni bergerak atas bawah. Betul tak? Atas ke bawah. Betul tak? Okey. Maknanya X tu, nilai X tu, kalau dia negatif, dia akan bergerak ke kiri. Kalau dia positif, bergerak ke kanan. Untuk yang Y, kalau dia positif bergerak ke atas, negatif bergerak ke bawah. Betul Nazri, okey baik. Terima kasih. Betul. Jadi yang ni maksudnya negatif 5 ni, negatif 5 maksudnya akan bergerak 5 langkah ke kiri. 2 ni pula maksudnya bergerak 2 langkah ke atas. Boleh faham Penjelmaan P. Penjelmaan P adalah dia bagi tahu pantulan. Pantulan pada garis Y4. Okey. Kena faham yang tu dulu. Baru kita pergi yang pertama. Okey. Sebelum kita mula menjawab, kita kena tahu kat mana starting point. Starting point. Titik permulaan. Kat mana? Ya, dia ada bagi dalam soalan. Tengok ni. Nyatakan koordinat imej bagi titik A. Dekat A tu lah kita akan start. Okey? Dekat A tu start. Okey. Tengok soalan ni, dia bagi tahu soalan pertama awak kena buat P. Apakah penjelmaan bagi P kita kena buat. Yang kedua nanti kita kena buat PT pula. Kita buat satu dulu. Kita pergi yang pertama, nak buat P. Okey. Apa tadi? P adalah pantulan pada apa tadi? Garis Y4. Okey. Dekat mana garis Y4? Kan dia kata pantulan pada garis Y4. Nama pun Y4. Nama Y kan. Tentulah dekat garis Y. Mana? Tengok kat pasi Y ni. Ya, ni Y ni kan. Mana 4? Ni 4 kan. Kita buatlah garis yang putus. Macam mana rajah ni? Ya tak ada pula. Okey, itu A tadi itulah Y4. Okey. Kalau dia bagi tahu pantulan pada garis X negatif 1. Carilah pada pasi X. Pasi X, mana negatif 1? Buatlah garisan dia. Okey, jangan keliru Untuk kalau dia berada pada titik paksi Y, garisan dia melintang. Okey. Kalau dia berada pada paksi X, garisan tu menegak. Boleh? Okey. Sekarang ni point kita start dekat A. Ni saya dah tanda dah A ni. Bila dia kata pantulan, maksudnya dia akan pantul kat mana? Sinilah kan? Ke depan sini lah. Cermin. Berapa kotak? Jarak dia dengan garisan ni 1 kotak. Maka kita balas balik lah 1 kotak juga. Okey? Kalau dia jarak dia 5 kotak, balas balik mesti 5. Kalau dia 6, kita pun balas 6.
ikut berapa jumlah yang kita dapat. Okey, maka kedudukan dia adalah di situ. Kan? Maka sini berapa koordinat ni? Baca koordinat ni. Maka jawapan kita adalah 4, 3. 4, 3 jawapan kita. Yang pertama. Boleh? 1 markah. Kan? Aisyah Nur Najihah. Bagus. Okey, Aisyah Nur Najihah dan juga rakan-rakan yang lain. Saya bukan nak salahkan Aisyah. Mungkin dia tak lupa tulis lah. Saya ingatkan yang lain lah. Terima kasih Aisyah, tolong ingatkan. Dia tulis macam ni. 4, 3. Yang ini yang ini bukan koordinat. Koordinat mesti ada kurungan. Ingat jangan lupa tu. Jangan tulis 4, 3. Dan jangan pula tulis macam ni. 4, 3. Ini untuk translasi. Okey? Jangan macam ni. Koordinat kita mestilah dalam keadaan sebaris. X dulu baru Y. Ingat X dulu baru Y. Boleh? Alright. Okey, selesai tu. Selesai soalan pertama. Soalan kedua nak cari PT kan. Okey, bila nak buat soalan kedua, sila patah balik kepada titik A tadi tu. Mana titik A tadi? Ni. Selesai soalan pertama, pergi balik ke starting point tadi. Starting point kita adalah A. Okey, start A. Okey, bila sebut PT kan? PT, yang mana nak kena buat dulu? Kita buat T dulu. Yang depan ni dulu. Ni adalah yang pertama kena buat. Lepas tu baru buat yang belakang. 2. Okey bukan buat P dulu. Buat T dulu, baru P. Okey. Sekarang, daripada A ni, nak buat syarat bagi T. Apa tadi syarat bagi T? Translasi kan? Berapa tadi? Translasi dia? Negatif 52. Betul tak? Translasi T, kita tak silap tadi, negatif 52. Saya tak nak patah balik soalan nanti. Betul tak? Kan? Negatif 52 Okey. So, kita gerakkan lah. Kita gerakkan. 5 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas. Betul tak tu? 5 langkah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. 2 langkah ke atas, 1, 2. Sinilah tempat dia. Okey? So kita baca koordinat dia. Negatif 1, 7. Jangan lupa, jangan salah baca Kita baca, apa-apa kita baca X terlebih dahulu, baru baca Y. Tengok X, bawah ni X, negatif 1, baru baca Y. Jelas? Okey, baik. Saya padam balik yang ini. Okey. Kemudian, daripada yang ini, kan, daripada titik yang kita dah dapat ni, kita baru buat T tau. Dekat sini, sambung terus buat untuk P. P apa? P adalah pantulan pada garis Y4 tadi tu. Jadi kita kira lah. Daripada sini nak ke garisan tu, berapa kotak ni? Berapa langkah? 1, 2, 3. Balas balik. 1, 2, 3. Kat situlah diamnya. Okey? Situlah. Okey? Maka koordinat dia adalah negatif 1, 1. Dah siap jawapan bagi soalan A. 2 markah situ. Boleh? Dah 3 markah dah. Kan? 3 markah dapat dah. Okey? Boleh dah. InsyaAllah. Cuma yang susah mungkin melibatkan putaran. Putaran Okey. Baik. Kita pergi seterusnya. Tak ada soalan Ya, ada pertanyaan, maknanya okey lah tu. Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Gerak masa-masa. Okey, kita pergi seterusnya soalan B. Soalan B ni menarik. Soalan B ni banyak markah kita dapat kat sini. Okey. Saya patah balik. Saya terang sini. Okey, dengar Soalan B, dia berdasarkan rajah yang dia bagi. Yang ni. Inilah rajah dia ni. Okey, baik. Saya terang dulu. Bila dia bagi tahu gabungan WV ni. WV tu. Maksudnya apa? Maksudnya V kita buat dulu. Kan? WV. Maksudnya apakah penjelmaan bagi V dulu. Lepas tu apakah penjelmaan bagi W. Apakah V, apakah W. Okey. Sebab tu dia pecahkan dua ni. Nampak ni? Dia dah siap pecahkan jawapan dah. Ruang jawapan. V tu apa? W tu apa? Baik. Kita pergi tengok. Sebelum kita pergi untuk menjawab, kat sini penting. Tolong kena pasti. Yang manakah image, yang manakah objek. Okey? Tengok pada soalan, dia bagi tahu ni. Sisi 4 EJKL adalah image. Ni image I. Bagi sisi 4 ABCD, maksudnya ni objek lah. Kan?
Jadi EJKL tu image, ABCD adalah objek. Kita pergi pada Rajah. Rajah ni. Rajah ni kan. Jadi ini kita punya kan, betul tak ni? Apa tadi? Apa tadi? Alah, lupa. EJKL. Okey, EJKL Okey. EJKL besar ni kan? Yang besar ni, betul tak? Yang besar ni. Alamak. Okey, boleh nampak kan saya pen ni hilang kawalan, Mbak. Okey. Jadi EJKL tu adalah image. Tandalah image I. Ambil image tu. Okey, yang mana objek? Objek adalah ABCD. Yang ni lah objek. Tanda O. Boleh? Buat macam ni Okey. Sekarang cerita dia adalah O tu yang ni akan jadi yang besar ni. Okey? O tu, objek tu akan jadi yang besar I tu, image tu. Tetapi sebelum dia jadi yang besar ni, dia akan singgah ke sini dulu. Jadi yang tu. Okey? Daripada ABCD dia akan jadi GFEH terlebih dahulu. Baru dia akan jadi EJKL. Boleh faham? Ada dua kerja kat situ. Dua kerja. Sebab tu awak tengok tadi dalam soalan dia bagi tahu apa? W dengan V kan? Kan dua kerja ni. Kerja yang pertama untuk V tu adalah daripada sini ke sini. Manakala kerja yang kedua W ni daripada sini jadi macam ni. Okey? Boleh? Sebab itu di peringkat awal tadi, saya pandang balik awal-awal tadi, tentukan dulu yang mana image, yang mana objek. Kan? Dia dah bagi tahu tadi kan? EJKL objek, image kan? Maka kita buatlah I sini image. Manakala ABCD adalah objek, maka saya buat huruf O. Ceritanya adalah O ni akan jadi besar ni. Dia akan pergi situ. Tetapi sebelum dia pergi jadi I tu, dia akan singgah ke sini terlebih dahulu. Okey? Barulah jadikan jadi yang besar itulah. Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Jadi untuk V. Untuk V. Apakah penjelmaan bagi V tu? Maksudnya dari sini ke sini. Apakah dia punya penjelmaan? Translasi, pembesaran, pantulan, putaran. Okey, tak mungkinlah pembesaran kan? Sebab saiz sama. Betul tak? Dan tak mungkin juga pantulan. Sebab pantulan, kalau pantulan dia mesti dalam keadaan bertentangan. Yang ni dia dah lari ke sana kan? Dan tak mungkin juga translasi. Sebab kalau translasi, arah dia mesti sama. Contoh saya buat Kalau dia kat sini. Contohnya macam ni lah dia kat sini. Dia kat sini je. Sini, 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 sini. Alamak, hilang pula Sini, sini. Kat sini je. Cuba tengok, bentuk sama kan? Yang ni baru translasi. Sebab dia bergerak, dia beralih. Tapi bentuk sama. Translasi. Okey? Tak mungkin pembesaran sebab dia saiz sama. Dan tak mungkin ada pantulan. Kalau pantulan, dia mungkin dekat sini kan? Dia terbaliklah. Contoh contoh, sini, 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 sini. Macam ni. Dia macam reflect. Itu pantulan. Tapi kalau macam tu gayanya, bukan pantulan. Dia adalah, putaran. Bagus. Semua tahu. Bagus. Pantulan Okey, bila pantulan? Berapa darjah? Sebab syarat untuk pantulan pula. Putaran. Berapa markah? 3 markah. Pertama mesti dia adalah putaran, berapa darjah dia? Berapa darjah? Kedua mesti ada arah jam atau lawan jam. Ketiga adalah mesti ada letakkan dia punya pusat putaran. Okey. Sekarang daripada sini nak ke sini tu, kan? Kita tengok bentuk ni akan pergi sini, arah jam ke lawan jam. Maka dia adalah arah apa tu? Lawan jam. Boleh okey. Baik. Okey, sekarang nak tahu pusat putaran. Macam nak tahu pusat putaran? Betul tak? Malam jap Okey. Pertama sekali, bila dia dah tahu dah kan? Dah tahu dah arah putaran dia belah atas adalah lawan jam, maka buat nak panah macam ni. Ni buat nak panah macam ni. Okey. Bila kita buat nak panah, menunjukkan dia adalah berpusing arah lawan jam. Betul tak? Bila pusing arah lawan jam, buat nak panah macam ni. Kenapa kena buat anak panah? Sebab bila anak panah kita lukis kat sini, maknanya pusat putaran ada dekat bawah sini. Tu je cerita dia. Okey? Pusat putaran, dia takkan ada berdekatan dengan anak panah kita buat tu. Dia mesti bertentangan. So, penting bila awak dah tahu dia adalah putaran,
arah dia arah jam ke lawan jam ke, buat anak panah tu. Bila buat anak panah, dia punya pusat putaran tu berada di sebaliknya. Dia ada bertentangan. Macam kes ni, kita punya arah anak panah kita buat belah atas. Jadi pusat putaran mesti belah bawah. Okey? Kalau anak panah saya buat bawah, contoh kalau saya buat bawah anak panah sini, mana pusat ke atas? Itu je. Boleh? Right. Baik, apa nak buat seterusnya? Okay. Untuk menentukan pusat putaran. First kita cari bucu yang dekat, yang sama. Dalam kes ni, bucu A dengan bucu E sama, betul tak? Bucu A dengan bucu E sama kan? Sama dan di dekat. Kita gariskan dia. Ambil membaris, kita sambungkan dia. Berapa kotak, kalau anda perasan, berapa kotak kita dengar gariskan tu? Berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak kan? 6 kotak So kita kena lukis segi empat yang sama sisi. 6 kotak kiri, 6 kotak kanan, 6 kotak bawah, semua 6 kotak. Macam tu. Tengok 6 kotak di sebelah kanan, 6 kotak di sebelah bawah, 6 kotak di itu. Dia akan jadi sebuah segi empat yang sama. Segi empat sama. Lepas buat segi empat tu, kita cross tengah-tengah. Cross sini, cross sini. Okey? Cross guna membaris cross. Awak nampak tak tempat yang bersilang tu? Ni. Yang tu bersilang. Itulah pusat putaran. Kan? Kan senang. Boleh tak? Okey, jadi jawapan kita adalah putaran 90 darjah mengikut lawan arah jam. Ataupun mengikut arah lawan jam pun boleh, tak ada masalah. Pada pusat 1, 2. Boleh? So ni 3 markah Putaran 90 darjah 1 markah. Arah dia lawan jam 1 markah. Dan pusat 1, 2 1 markah. 3 markah untuk soalan 1, B1. Boleh? Jelas Baik, kita pergi soalan kedua. Soalan kedua. Bila kita dah selesai buat ini ke sini adalah untuk putaran kan? Jadi daripada sini, kerja kedua pula. Daripada sini jadi besar. Kerja kedua. Kan? Mestilah pembesaran. Kan? Ini kecil. Ini kecil. Tiba-tiba jadi besar. Namanya pembesaran lah. Tapi kena ingat. Kalau objek tu besar, daripada besar jadi kecil, juga dipanggil pembesaran. Bukan pengecilan. Jangan tulis pengecilan. Salah. Walaupun dia punya objek ataupun objek tu besar, imej kecil. Daripada besar ke kecil, tetap kita tulis pembesaran. Cuma skala dia jadikan jadi pecahan lah. Okey Dalam kes ni kecil ke besar pembesaran. Okey. Baik. Jadi jawapan kita adalah pembesaran. Sekejap, sebab apa tu tengok apa ni? Sekejap. Balang balik. Nampak ni. Okey. Bila pembesaran kita nak tahu pusat. Macam nak tahu pusat? Inilah cerita dia. Kita buat garisan. Okey, perhatikan cuba perhatikan yang EJKL tu kan. EJKL tu dengan EFGH tu adalah objek yang sama. Sama kan? Sama dan searah. Jadi kita ambil bucu yang sama, kita gariskan. Sambungkan dia. Macam ni saya buat untuk E dengan K. Bukan kan? G dengan K sama. Betul tak? Titik bucu K dengan G sama kan? Kita gariskan dia. Macam tu. Panjang. Okey. Panjang sikit Cari lagi pasangan. J dengan mana? J pasangan dia dengan F. Gariskan. J ke F. L pasangan dia dengan mana? L pasangan dengan H. Gariskan. Bila kita dapat 2 garisan ataupun 3 ni, kita akan nampak tempat yang bersilang, betul tak? Yang bersilang itulah pusat pembesaran. Selesai. Okey. Jadi jawapan kita adalah sebelum tu nak kira faktor skala macam mana? Baik. Faktor skala ataupun kita istilahkan dia dalam penjemahan adalah huruf sebagai huruf K ni. Ini adalah faktor skala. Kena ingat Faktor skala. Okey. Faktor skala ni adalah panjang imej bagi objek. Okey. Kan? Ambil mana yang senang kira lah. Kan? Dalam kes ni je patah-patah balik Ni kan? Yang senang kira mana ambil? Ni yang boleh tak? Kan? Panjang EL, yang ni kan? EL ni image. Berapa kotak tu? Dipotong 3 kotak kan? Panjang EL, objek dia adalah EH 1 kotak. Jadi panjang image bagi panjang
objek. Okey. Panjang image kita adalah 3, objek kita adalah 1. Mana-mana tempat pun sama. Cuba tengok betul, betul tak? Panjang image tu adalah 3 kotak. 3 kotak dipotong. Panjang objek dia 1 kotak. Jadi 3 per 1. Maka jawapan kita adalah 3. K kita adalah 3. Okey, jawapan kita penuh adalah pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat E, ataupun lebih cantik, lebih baik kita tulis E kurungan negatif 2, 5. Boleh. Katakan awak tulis pusat 2, negatif 2, 5 pun boleh. Tanpa ada huruf E pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun nak tulis titik E je. Pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat E saja pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Tapi katalah tiba-tiba awak stuck, tak boleh nak fikir. Letak je pembesaran. Dapat tu markah. Walaupun tak penuh. Okey. Sebab tu pembesaran kan. Jadi pembesaran ni 1 markah. Faktor skala 3 1 markah. Pusat E 1 markah. 3 markah. Tadi 3 markah, 3 markah dan 6 markah. Tadi soalan A 3 markah. Berapa dah? 9 markah. Kan? Senang-senang dapat. Boleh? Tak susah pun. Okey, jadi soalan C. Oh, ada soalan. Ya, silakan. Ustaz, Yo. boleh ke kalau kita putaran tu putaran 270 darjah? Ada ke Ustaz? Putaran 220 darjah? Yang tadi tu? Dia tak sesuai untuk 220 darjah. Tengok pada kesesuaian dulu. Sebab tadi kalau kita buat 220 darjah, kita punya arah bukan lagi arah lawan jam tadi tu. Dia lagi arah jam. Kan? Sebab dia kalau awak ambil putaran dia pusing 220 darjah, maknanya dia pusing ke bawah. Dia dah kira arah jam. Jadi tak kena. Cuba tengok balik. Kan? Betul jadi kita kena pastikan arah tu tadi kita tengok dia arah lawan jam. Kan? Arah lawan jam. Jadi bila arah lawan jam tu dia punya sudut dia adalah 90 darjah aja. Dia bentuk L macam ni. 90 darjah. Okey? Boleh Kita pergi seterusnya. Baik, soalan C. Soalan C ramai yang mungkin tinggal sebab tak tahu nak buat. Senang je kan? Baik. Dia dah bagi dah 150. Okey Jadi ni darjah kita, dia bagi tahu apa tadi? 150 tu adalah yang ini. Kawasan yang berlorek tu. Betul tak? Kita tak baca soalan tadi. Dia kata diberi luas heksagon GFJKLH mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 150. Okey, dia suruh kira segi 4 ABCD. Maknanya tadi yang ni kawasan yang berlorek tu nilai dia 150. Dia suruh cari berapakah luas bagi kawasan yang putih ni. Putih ni dengan putih ni sama saiz. Okey, sama saiz Dia adik-beradik lah. Okey, jadi apa nak kena buat? Formula adalah luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Formula ni ada di muka depan soalan kertas SPM. Jangan risau. Ada. Cuba tengok. Ada formula ni. Tak perlu hafal. Ingat je. Okey, ingat tahulah macamnya ada dekat dalam soalan, kertas soalan. Ada Baik. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, sekarang ni kita tahu tak luas image kita berapa? Tahu tak tahu? Tak tahu kan? Kan sebab image kita ni besar. Betul tak? Image kita ni besar ni. Ni semua ni image kita. Ni image. Kita cuma tahu yang ni je 150 yang berwarna oranye ni. Yang ni tak tahu. Okey, maka kita letakkan X. Okey. Maka luas image kita adalah okey. Dan ini pun juga X lah sebab dia sama saiz kan. Sama dengan ni, maka ni pun X, sini pun X. Okey, jadi kita nak buat macam mana? Luas image itu adalah kita letakkan 150 tambah X. Kenapa? Sebab yang ini 150 tambah yang ini X. Okey, baru dapat luas image yang besar ni. Okey, 150 tambah X. Okey. Sebelah kanan kita masukkan nilai K. K kuasa 2. K kita apa? K kita adalah faktor skala. Tadi kita dapat kan dekat soalan pembesaran tadi. 3 kan? Jadi 3 kuasa 2. Dan luas objek ni yang mana? Yang ni, yang A besar ni. Yang ni. Oleh kerana tak tahu nilai, kita letak X juga. Boleh? Inilah statement kita. So, apa nak kena buat? Kita akan gabungkan X dengan X dan kita selesaikan yang lain. So, apa nak buat? Okey, kita pindahkan X itu ke kanan. Yang ni, pindahkan ke kanan. Okey, yang ni akan jadi 9 lah. Maka 150 sama dengan 9X tolak X. Kita
kita akan dapat jawapan 150 sama dengan 8x. Maka x tu kita pindahkan 8 ke sebelah kiri. 150 bagi 8 kita akan dapat 18.75 untuk luas bagi A, B, C, D. Okey? Maka dah pun terjawab soalan kita untuk luas objek A, B, C, D, iaitu 18.75. Boleh? Clear eh? Okey, kita pergi soalan terakhir. Soalan terakhir. Okey. Okey, 3 markah Soalan biasanya soalan terakhir tu 3 markah ini. 2 markah untuk formula masukkan nilai dan jawapan akhir 1 markah lagi. 3 markah Total semua 12 markah untuk satu soalan penjelmaan. Baik, soalan terakhir untuk malam ni. Ini penting sebab anda mungkin tak sangka soalan ni sebab dia melibatkan objek yang terbalik. Okey, baik. Stay tune. Okey. Pertama soalan pertama macam biasa. Dia bagi syarat T dengan R. Dekat sini ada pantulan. Pantulan tak ada putaran. Kalau putaran boleh tunjuk kan. Tak apalah Baik, apa nak buat? T transaksi bagi negatif 1 3. R adalah pantulan pada garis X5. Macam masa tadi kita buat T kuasa dulu. T kuasa 2 ni maksudnya apa? T tu kena buat 2 kali. T sekali, T sekali. Ini yang pertama, ni yang kedua. Bila T kuasa 2 maksudnya T tu kena buat 2 kali. Okey? Okey, jadi apa nak buat? Okey. So, kita punya apa tadi? Starting point. Betul tak 54 tadi? Ingat ke soalan Nyatakan koordinat imej bagi titik S. Titik S mana titik S? Mana titik S? Ni kan? Okey. Apa nilai S ni? Nilai S ni adalah 6 1. Betul tak? 61 Jadi daripada S ni kita kena buat T yang pertama. T yang pertama apa maksud transaksi tadi? Transaksi dia adalah negatif 1 3. Okey. Negatif 1 3. Kan? Okey. Jadi kita akan bergerak satu langkah ke kiri, satu langkah ke kiri, 3 langkah ke atas. 1 2 3. Okey. Selesai kat sini, ini maksudnya apa? Maksudnya kita buat selesai T yang pertama ni. Okey, yang ni. Sekarang daripada kat sini kita buat teruskan T yang kedua pula. Lagi sekali satu langkah ke kiri, satu. Alamak besar pula. Satu langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas. 1 2 3. Kat sinilah kita punya destinasi kita. Maka jawapan itu apa tu? Asal 4. Macam salah betul tak? 1 3 1 3. Betul lah 47. Okey, jawapan kita adalah 47 2 markah situ. Boleh? Lepas tu kita buat TR pula. Bila nak buat TR yang kedua ni, kena ingat kita buat R dulu, baru buat T. T yang kedua. Jadi kita patah balik, kita kembali kepada S. Kita kembali pada S. Okey. Kita buat R. Apa syarat R tadi? Pantulan Pantulan pada apa? Allah. Tak ingat lah. Garis X5. Okey. Pantulan pada garis X5. Mana garis X5? Mana? X kan? Nama pun dikata X5. Jadi mana X5? Ni X5. Ni 4, 6, ni 5. Ni lah garis X5. Situ. Saya tak guna baris, guna baris. Okey. Jadi oleh kerana dia punya garisan kat sini, kan? Pantulan dia satu langkah ke sini, bala balik satu langkah ke sini. Maka inilah dia punya titik dia. Maka jawapan kita adalah tadi. Okey. 41. Okey, ni 41 sini 41 ni kita dapat untuk pantulan. Okey. So, bila dapat 41 untuk pantulan, kita buat T pula. T adalah transaksi negatif 1 3 kan? Maka kita gerakkan satu langkah ke kiri, 1 3 langkah ke atas. 1 2 3. Inilah tempat dia. Maka jawapan kita adalah 3 4. Boleh 2 markah situ. Okey, clear ini mudah sikitlah. Dia tak melibatkan putaran. Okey. Saya tak bawa pula soalan putaran.
Okey, insya-Allah kalau ada masa nanti kita akan tunjuklah Kita pergi soalan seterusnya, soalan B. Okey, soalan B macam biasa, ada dua kerja yang langkah pertama adalah tentukan yang mana objek, yang mana image. Dia bagi tahu dah sisi 4 KLMN ni adalah image. Maka ni sebagai I kan. A B C D adalah objek. Maka ni objek. Maksudnya adalah cerita dia adalah daripada sini akan jadi yang ini. Tapi sebelum pergi sini, dia pergi sini dulu. Nampak? Sebab tu ada dua kerja. WV ni kan dua kerja. Maka kerja pertama ni V, iaitu daripada sini jadi sini. Apakah kerja itu? Apakah penjemaannya? Okey. Maka dia adalah putaran. Okey, putaran sebab dia pusing kan. Nampak pusing kan? Maka arah putaran ni kita buat nak panah macam tu. Bila buat nak panah macam ni, dia arah lawan jam, maka pusat dia mesti ada belakang sini. Okey? Boleh. Sekarang dah tahu dah arah putaran, nak cari dia punya pusat putaran. Okey. Okey. Langkah pertama kau nak buat, cari bucu yang sama. Bucu yang sama yang dekat, iaitu pasangan bagi B adalah untuk apa tadi? F. Bucu F dengan bucu B adalah bucu yang sama. Jadi kita ambil yang berdekatan, kita buat garisan dia. Kita gariskan dia. Kita ada 4 kotak yang tu. Jadi bila 4 kotak, kita buat segi 4 juga 4 kiri, 4 kanan, 4 belakang. 4 bawah 4 sana, 4 sini, 4 sini. Segi 4 sama. Lepas tu kita cross. 1 sini, 1 sini. So yang bersilang itu adalah pusat putaran. Okey. So jawapan kita adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 7 negatif 3 Jadi pusat ni nilai dia 7 kan. 7 ni 7 3 7 3. Boleh jadi putaran 90 darjah 1 markah, lawan arah jam 1 markah, dan pusat A 1 markah. 3 markah. Boleh. Okey, Nadirah, kalau tak clear tak apa, nanti tengok video. Nanti saya akan sharekan video ni, tengok sebab kalau tengok kat FB dia lebih jelas berbanding di Google Meet. Kadang bergantung pada kita punya line internet. Okey. Ada nak tanya ke? Okey, kita pergi soalan kedua. B, W. Setelah kita dah selesai untuk V, daripada sini pula nak jadi yang ini. Apakah penjemahan yang sesuai? Pembesaran kan? Sebab dia besar kan? Daripada sini nak jadi yang ini, kan ni kecil, ni besar kan? Jadi daripada kecil jadi besar, tentulah pembesaran. Pembesaran. Jadi kita akan buat pembesaran. Tetapi perasan tak? Anda perasan tak? Bahawa objek tu terbalik. Betul tak? Dia tak sama arah. FEGH tu dengan NMKL tu adalah objek yang sama, tapi ianya terbalik. Betul tak? Terbalik. Bila terbalik, baik. Apa nak kena buat? Okey. Kita dah tahu dah ada pembesaran kan? Nak cari pusat pembesaran tu. Okey. Faktor skala tahu kan? Kita ambil image, panjang image bagi banyak objek. Okey. Sekarang ni nak cerita pasal pusat pembesaran. Macam biasa, ambil bucu yang sama. Bucu yang sama kita gariskan dia. Jadi bucu yang pertama yang sama adalah N dengan H. N dengan H tu sama, kita gariskan. Mana lagi yang sama? M dengan G sama, kita gariskan dia. Mana lagi yang sama? K dengan E. Lagi F dengan L. Nampak? Bila kita dah gariskan dia, kita akan nampak tempat yang bersilang, itulah kita punya pusat pembesaran. Jadi oleh kerana objek itu ataupun image itu terbalik, maka kita punya faktor skala akan jadi negatif. Okay, tengok jawapan. Pembesaran dengan faktor skala negatif 2. Sebab panjang image dia dengan panjang objek. Kita bahagi kan, kita dapat 2. Tetapi oleh kerana image itu terbalik, maka dia akan jadi negatif. Negatif 2 pada pusat 75. Boleh betul tadi Atika bagi tahu faktor skala ada 2. Betul Atika Saya setuju dengan anda bahawa faktor skala adalah 2. Tetapi perasan tak yang ni objek, yang ni image, yang image ni terbalik, tak sama arah dengan objek tu. Bila terbalik, faktor skala kita akan jadi negatif. Boleh ingat
Tapi kalau dia besar searah, arah yang sama, faktor skala dia positif macam biasa. Cuma bila dia terbalik, faktor skala dia jadi negatif. Boleh? Okey? Clear? Baik. Jadi itu 3 markah, pembesaran 1 markah, faktor skala negatif 2 1 markah, dan pusat 75 1 markah. 3 markah. Okey? Nadirah, kalau pantulan macam cari pusat dia, pantulan tak ada pusat, Nadirah. Yang ada pusat ni untuk putaran dengan pembesaran saja. Okey, pantulan tak ada pusat. Okey. Okey. Soalan 3. Soalan last. Soalan last boleh Okey, diberi bahawa sisi 4 KLMN mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 224. Yang ni 224 ni tulislah kat dalam soalan, dalam rajah. KLMN maknanya ni adalah 224. Okey, hitung luas dalam meter persegi kawasan diwakili oleh sisi 4 ABCD. Dia suruh cari yang ini kan, yang ni kan. Okey, sini kan, dia suruh cari yang ni, X lah. Apa nak kena buat? Macam biasa, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Luas image tahu tak? Tahu, sebab dia dah bagi tahu kan. Ni image kita kan. Maka luas image kita adalah 224. K kuasa 2, kita punya faktor skala tadi kita dah dapat dekat soalan pembesaran, iaitu negatif 2 kan. Negatif 2 kuasa 2. Boleh? Dan luas objek yang ni kita tak tahu. Maka kita letak lah LO ataupun luas objek, ataupun letak X pun boleh. Okey? Sama ada awak letak X pun boleh, letak luas objek pun boleh, letak LO pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Sementara lah nak dapatkan jawapan. Maka kita buat operasi dia, kita jadikan dia kuasa 2 sebagainya. Okey? Kita akan dapat sini negatif 2 kuasa 2 akan dapat 4 Negatif 2 kuasa 2 dapat 4 positif 4. Jadi 4 darab LO, 4LO lah. Boleh? Ataupun kita kalau guna X akan jadi 4X. Boleh Jadi kita pindahkan 4, 224 bagi 4, kita akan dapat luas objek adalah 56. Maksudnya luas bagi A, B, C, D adalah 56 meter persegi. Boleh? Okey, ni 1 markah. Okey. Ni 1 markah. Boleh? Okey. Boleh Okey, so ya. Apa lagi soalan? Macam mana tahu? Okey, Afiaz Zual. Okey, faktor skala kita kena dia guna huruf K tau, faktor skala. Dia menggunakan panjang image bahagi dengan panjang objek. Okey cerita macam ni lah, cerita mudah Katalah macam ni objek kan. Ni image. Okey ni objek, ni image. Untuk cari faktor skala, panjang yang sama. Contohnya saya ambil yang ni kan, panjang ni kan. Panjang yang ni pasangan dia sama dengan yang ni. Okey Katalah ini dekat sini ada 6 kotak. Yang ni ada 3 kotak. Yang ni image 6, objek 3. So kita ganti kat sini. Panjang image 6 kotak, panjang objek 3 kotak. So 6 bagi 3, 2. Boleh? Jadi panjang image bagi panjang objek. Cari sisi yang sama, yang sepadan, barulah kita masukkan nilai untuk dapatkan dia punya faktor skala. Okey, baik. Atikah, kalau faktor skala negatif pecahan. Okey, kalau macam ni, ramai yang bertanya, kalau faktor skala negatif, faktor skala pecahan. Macam ni, dengar saya huraikan yang ni. Baik. Bagus soalan tu. Okey, macam ni kalau faktor skala pecahan? Kan? Faktor skala, pernah jumpa kan faktor skala pecahan? Maksudnya dia kata faktor skala contohnya macam ni. Faktor skala 1/2 kan? Dia pecahan. Dia bukan biasa pecahan. Yang ni hanya berlaku kalau dia punya objek itu lebih besar daripada image. Ini objek, image dia kecil ni je. Ni image. Kan? Jadi bila objek lebih besar daripada image, faktor skala kita jadi pecahan. Dia akan jadi terbalik. Maksudnya dia akan jadi ni pecahan lah. Ataupun macam ni lah, kita ambil tadi contoh tadi. Macam ni kan? Ni. Yang ni kan? Ni 36 kan? Okey. Jadi bila dia, kalau objek tu lebih besar, kan? Saya padam Katalah ni kita tukar. Ni jadi objek, yang ni image. Dia padam lah dia.
Okey. Yang ini objek, yang ini image. Katalah saya buat macam ni. Okey. Yang tu objek, ini image. Jadi objek lagi besar. Objek lagi besar daripada image. Tapi formula sama. Kita mesti ambil untuk faktor skala, K adalah panjang image bagi objek. Kan? Image kita ni, panjang dia 3. 3 per dengan panjang objek kita 6. 3 per 6. Bila kita kecilkan, kan 1 per 2. Nampak? Tu punca dia. Punca pecahan tu sebab objek lagi besar daripada image. Kalau objek kecil, image lagi besar, kita akan dapat skala yang biasa. Faktor skala yang biasa. Boleh? Ada lagi soalan? Okey Jadi terima kasih kerana bersama dengan Cikgu Azmi pada malam ini. Jangan lupa tuliskan nama dan nama sekolah di ruang komen sebelum anda keluar. Dan nanti saya akan kongsikan video pada malam ini di grup Telegram. Dan saya doakan anda semua kekal tenang dan terus bersemangat untuk ulang kaji walaupun sampai ke saat akhir nanti. Okey. Semoga berjaya dalam SPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Jaga diri ya. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih, sama. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Ustaz, Yup, Atika. kalau dia faktor skala tu dalam bentuk pecahan Okey. tapi dia negatif, maksudnya dia dalam keadaan terbalik dan image dia adalah lebih kecil. Ya, betul. Betul? Hmm. Okey. Faham Alright. Terima kasih Ustaz. Sama.